Assalamualaikum, Kak Salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Azmi, Diam Abar Aibajau edisi Lasa 10 Disember 2024. Projek Mobiliti Mampan Kok Tenaga Buli Penebau nilancar telatu dia mendaras lagi agenda tenaga hijau. Maidan pelansaran sempurnaan lek yang di Petualat Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin tak Kota Kinabalu. Pengerusi Eksekutif Borneo Smart Energy Sdn Berhad Abdul Alim Siddiq Gulam Hassan Marak kerjasama antara Sustainable Future SF bersama Konsep Strategik Borneo Sabah Energy BSE Kopan Koperasi Permodalan Felda KPF sebagai syarikat bersekutu antara pihak penting dia menjadi bana-bana aspirasi latu untuk ngogo tak pembangunan mampan. Program kita ini memang laksanakan dan kita target untuk JLC kita jadi sebagai pemuda cara untuk merealisasikan lestari hijau yang dirancang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga Ketua Menteri dalam Pelan Sabah Maju Jaya. Di bawah lestari hijau itu jaringan Inspra dan lestari hijau, so kita pun sebagai syarikat ataupun ahli perniagaan yang cukup sama-sama memberi kerjasama. Sementara Pengerusi Permodalan Felda Malaysia Berhad KPF Datuk Muhammad Banuri Aris Mara kerjasama strategik anu kulit sukungan alap lekat Perintah Lat Sabah tupan dijangka mau ke alapan anu oyo terposok no ngurangan ngelebah karbon mepeni kualiti udara kopan ngurangan pencemaran bunyi. Selain epan sebagai pemangkin tak perubahan paradigma dia mobiliti kopan tenaga bersih negara. Langkah ini akan memelihara satu gerakan ekonomi hijau yang baru dalam komuniti. Sebagaimana kita rancang, kalau kawasan ladang atau permukaan masuk tanah ladang. Pelaksanaan program pelepaan banduan secara lesen PBSL lek Jabatan Penjara Lat Sabah JPNS muan peluang tak prospek untuk nimpun keluman bau. PBSL tupan binuat dengan tujuan untuk mempenuhi jumlah prospek muat pemulihan diam komuniti ke penemuan jaminan keselamatan tak bangan jomo ahli supaya niat jadi mangso tak jenayah berulang. Pengarah Penjara Lat Sabah Keopan Wilayah Persekutuan Labuan Nora Musa Mara Sabah ngeruo antara lata Malaysia anu boimuan PBSL paling langa Yunus Iko 2,000 prospek. Kita sasarkan supaya peningkatan kepada jumlah penerimaan keluarga, tawaran pekerjaan daripada majikan, itulah antara faktor-faktor yang memberi kesan kepada jumlah prospek yang kita lepaskan secara lesen. Beliau tenemuan RTM Bojo Kunjungan Hormat tak pengarah penyiaran Sabah tak kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Barak ni lagi, gulungan prospek tupan akan teruak pantau oleh pegawai-pegawai payroll dia mengempastian gai niat terbiak dia muat jenayah. Sementara JPNS akan mentangun dua buah skul tahfiz tak penjara pusat Kota Kinabalu, Kopan tak pusat koreksional Labuan psikotahun 2025. Memandangkan kita mementingkan pendidikan agama dan kita juga berharap sekolah tahfiz kita nanti dapat melahirkan penghuni-penghuni kita nanti yang boleh menghafaz Al-Quran dan juga menjadi iman untuk di masjid-masjid atau di surau-surau sama seperti di Semenanjung tu. JPNS akan bekerjasama untuk Jabatan Al-Hewal Agama Islam Lat Sabah Jains, JAKIM, Majlis Ugama Islam Lat Sabah Muiz, Kopan Pusat Zakat Sabah dia menjadi bana-bana inisiatif terbiak. Dikau surat hasrat LOI tinandatangan antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah engkau pejabat pendidikan daerah PPD Tuaran ke PPD Kota Kinabalu. Epen bertujuan mentagap lagi program sains teknologi kejuruteraan ke matematik STEM. UiTM Cawangan Sabah ni wakilan rektor ni Profesor Madya Dr. Rosita alias Uji Muhammad. Kopan PPD Tuaran ko PPD Kota Kinabalu. Masing-masing ni wakilan oleh pegawai pendidikan daerah Suhaimi Matsa ko Awang Semantahir. Majlis berlangsung tayu UiTM Cawangan Sabah tu senaksian oleh pengarah pendidikan Lat Sabah Datuk Raisin Saidin.
Bertutur tak pengabar, Datuk Raisin berharap kerjasama tu akan bertarusan dia muanan peluang tabangan warga pendidik Kopan pelajar akses program STEM. Jabatan Pendidikan Sabah juga amat berterima kasih kerana usaha murni UiTM untuk turun ke sekolah-sekolah, berjumpa dengan guru-guru kami dan juga menganjurkan program-program ataupun aktiviti khususnya yang berkaitan dengan STEM yang melibatkan anak-anak murid di seluruh Sabah, terutama di sekolah-sekolah yang berhampiran dengan UiTM Cawangan Sabah ini. Akademi Binaan Malaysia ABM Wilayah Sabah akan muat laut terbuka Tibet Amistu tak Kota Kinabalu. Apen pengen tujuan muan pabaran tak bangan jomo selan peluang latihan kemahiran diam Tibet khusus ni diam bidang penangunan kopen muka peluang kerjasama engkau pihak industri kopen ngempromosi latihan kopen teknologi tebau diam sektore. Ketua Pegawai Eksekutif ABM Wilayah Sabah Tajul Radim Mara dedangai program kopan aktiviti anu alap boino senusun dia menarik minat generasi muda terhadap sektor penangunan kopan industri pendidikan ko latihan teknikal ko vocational TVET. Kita ada ceramah ataupun seminar kontraktor kepada kontraktor dan kemudian kita juga ada pameran daripada EBM sendiri tentang kursus-kursus yang kita tawarkan dalam pelbagai bidang. Kita juga ada CIDB Technologies, salah satu anak syarikat CIDB yang menawarkan kursus-kursus khusus untuk bidang dalam oil and gas. Barat ni lagi program tupan terbuka tak semimon pelajar skul menengah lepasan SPM Kopan Gulungan Belia anu berminat posok diom bidang penangunan. Epan anu terbuka tapi industri, kontraktor, kopan majikan anu sedang mamia pekerja bengen kemahiran langak. Slogan perangi rasuah mungkin terkita klise, tapi engkau strategik anu ngam epan pasti ini berkesan. Dokon ko anu buli binuat iono mempenih kesadaran gulungan belia anu penjadi pelapis pemimpin tak masa bunda. Tutanti laporan sempangan Lau Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2024. Usaha dia membentuk generasi anti rasuah anu panjadi pengendaan bobo dia sambutan tahun tu. Impian belia seluruh dunia anu ingin salah kue beneran tian kopan penjadi aspirasi. Sebiang koe penekanan anu benuanan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Belia merupakan aset penting bagi sebuah negara. Jadi mereka hendak memastikan semua belia-belia yang bakal menjadi pemimpin ataupun mentadbir sebuah negara mempunyai integriti yang cukup tinggi dalam memastikan usaha-usaha pencegahan rasuah tersebut. Sebab itulah fokusnya adalah belia-belia bagi tahun ini. Mustahil untuk salah laku rasuah beneran tian sekiranya tahap kesadaran gulungan tu niat penalap. Itu kerana bangan belia ngewakilan sikot dikau perempat lekat tak populasi global. Bukan saja pemimpin tetapi mereka juga bakal yang akan pergi ke dalam workforce, di mana selokia belianya kebiasaannya selepas menghabiskan pengajar pendidikan mereka di peringkat universiti ataupun diploma, mereka akan pergi ke workforce. So, jadi mereka perlu dibekalkan dengan nilai-nilai integriti yang cukup supaya mereka tidak terlibat dalam gejala rasuah. Sampangan HARA 2024 terdangai program kesadaran benuat oleh SPRM. Lagi alap lagi, pananukul sekungan lekat ada dangai agensi perintalat. Kita telah bekerjasama dengan Majlis Belia Sabah dan juga Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah, di mana pada 1 hari bulan Disember lepas kita telah menganjurkan satu seminar integriti untuk semua belia-belia di Sabah, di mana lebih kurang 100 hingga 120 orang belia-belia telah menyertai program kami yang dianjurkan di Kota Kinabalu. Ini menunjukkan bahawa komitmen yang diberikan oleh kerajaan negeri khususnya dalam mendidik belia-belia di negeri Sabah untuk tahun ini.
Menurut sampangan tahun tu, SPRM ingin program SOMO terus penalap lagi diam siri penganjuran akan teko. Hara 2024 nianjur nut zon nimbon dan pangibuan Disember limpas. Kawasan Dewan Undangan Lat Dun Tanjung Batu kulit ngelupusan 40 rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ Anuboy peneruntuk untuk tahun 2023 kopan 2024. Semimon rumah bertiru diam proses ni deden tak jomo ni ampun. Adun Tanjung Batu Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi Mara projek tu ngai jomuan ke-8 tak bangan petemban anupan kurang bengen kemampuan. Tapi panut nabangan ketua isi rumah anu terajejas sebab sengkono. Ulai beliau nampang alap penambahan kuota rumah SMJ untuk setiap kawasan dun lekat 20 buah tak 40 buah rumah nimpon tahun munda. Pihak tupan mekebuli lagi iko bangan petemban anu kurang bengen kemampuan kulit dengan temban dediri. Ini adalah satu berita baik bagi mereka-mereka yang layaklah memohon untuk makluman. Antara kriteria bagi mereka yang boleh memohon adalah seperti yang menerima IKASI, mereka yang telah terlibat dalam kebakaran ataupun musibah dan juga mereka yang punya rumah daif. So 3 golongan ini bolehlah memohon rumah SMJ dan kita harapkan dengan pemberian rumah SMJ ini mampu meringankan beban mereka yang terjejas. Beliau penemuan media berjengeden replika kunci rumah SMJ tak kampung Sungai Imam, Kopan Tanjung Batu Tawau. 2 tahun yang lalu rumah saya kebakaran. Lepas tu saya ada memohon rumah inilah SMJ kan. Dapat ini rumah atas mangsa kebakaran. Adalah mangsa. Tapi dalam masa yang sama saya dapat juga IKASI. Jadi saya berterima kasihlah kepada Abi Andi Suryadi kerana mempermudahkan urusan saya untuk mendapatkan rumah tu SMJ. Begino abar Aiba Jawa Kemabtu, aku Muhammad Azmi dari Sungai hingga Segarah. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Susah